In the cold quiet of space, a colossal explosion marked the birth of a new planet. Earth, a giant ball of molten rock, was born. Almost 5 billion years later, the first flourishings of life would begin a long evolution on Earth's surface. It wouldn't be long before the first man would walk upon its lush gardens. His name was Adam. Adam's descendants would cover the world, leaving behind ancient traces of their scattered existence. Archaeologists have spent centuries unearthing the riddles of our history and the fragments of olden-day civilizations. Ancient records tell of divine revelations. Dusty pages reveal wise prophets with God-given knowledge. Books of old breathe life into forgotten times. But how credible are these sources? And could the tales of history's divine revelations be far less divine? Journey with us as we uncover the legends of our past, from the first man to walk the earth to the last prophet of the people. Discover the truth about these legendary leaders of our history. And finally, come to understand the difference between divine revelation and fabricated tales.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan yang berada di luar sana yang sedang menonton perbincangan pada hari ini. Dan insya-Allah hari ini kami daripada PKPM akan membawakan satu perbincangan berkenaan dengan satu buku yang baru sahaja diterbitkan, iaitu yang bertajuk Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun. Dan saya Lutful Hadid selaku moderator hari ini merupakan timbalan Presiden PKPM. Dan hari ini kami akan tampilkan kepada rakan-rakan satu buku yang bertajuk Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun dan ditulis oleh Profesor Dr. Solehah Haji Yaakob. Sedikit pengenalan berkenaan dengan beliau, iaitu beliau merupakan pensyarah bahasa Arab di UIA dan specialization in falsafah bahasa Arab, dan pada masa yang sama karya yang bakal dibincangkan oleh beliau adalah karya pasca 13 tahun hasil penelitian dan penulisan semasa beliau menyambung PhD. Dan untuk maklumat rakan-rakan, insya-Allah kita akan mengadakan beberapa siri perbincangan dan hari ini merupakan siri perbincangan yang pertama. Dan tanpa melengahkan masa, saya selaku moderator menyerahkan kepada Ustazah untuk membentangkan beberapa hasil kajian dan penelitian beliau berkenaan dengan revolusi bahasa dan asas tamadun. Falyatafadhal mashkura. Dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak PKPIM yang sudi untuk menjemput saya memberi penerangan terhadap buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun yang baru dikeluarkan bulan Mac lepas 2020 yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya. Sebelum itu saya terima kasih kepada pengerusi majlis saudara Lutfi Hadi kerana telah menghubungi saya beberapa kali untuk sesi temu ramah ini. Dan sebenarnya buku ini adalah hasil daripada beberapa momentum yang telah saya lalui sebelum ini. Ianya adalah skrip TV sebenarnya. Skrip TV 52 siri yang telah diminta oleh Datuk Wan Elias untuk saya mengarangnya dan disokong oleh produser Tuan Haji Jasmin daripada TV Hijrah pada ketika itu. Dan saya mula menulis ataupun mengarang skrip tersebut walaupun tidak pernah menulis skrip. Ya. Tapi disebabkan ada maklumat data yang telah saya kongsi sebelum ini dan saya terbit di dalam beberapa artikel dan buku-buku saya yang lain, jadi dia memberi saya satu kekuatan dan satu kelebihan untuk saya mengarang skrip tersebut dalam masa 6 bulan sahaja berseorangan. Ya. Sebenarnya di sini saya ingin paparkan sedikit pengalaman saya semasa menulis buku tersebut. Sebelum buku itu ditulis, saya telah membuat satu carta besar. Carta itu saya buat sesudah saya dapat PhD. Ya, bila kita dapat PhD, biasanya kita di universiti ini, pihak universiti meminta kita menulis. Dan untuk menulis sesuatu bahan, saya perlu membaca. Apabila saya membaca buku-buku buku-buku tua bahasa Arab, Kitab Turas Al-Arabiyah dan kitab-kitab klasik bahasa Inggeris yang ditulis oleh orientalis sekitar tahun 1800 dan awal tahun 1900, ia memerlukan satu ketekunan untuk saya menyalin dan mengisi dan menulis semula apa yang saya baca. Dan saya dapati banyak nama-nama yang pada mulanya saya hanya menyusun di atas kertas A4 sahaja. Tetapi lama-kelamaan ia menjadi, sehinggalah pada tahun yang ke-10, ia menjadi
8 kaki kali 5 kaki, 8 kaki kali 4 kaki. Dan di situ saya berjumpa dengan nama-nama yang tidak pernah saya jumpa dekat mana-mana carta. Sebab kajian ini, buku ini, benda ini saya buat, saya tidak terfikir pun untuk menjadikan dia punya begini, tidak terniat pun untuk diwar-warkan, untuk dijual, tidak. Saya hanya berniat, saya hanya untuk nak menulis artikel saja. Saya ingin menambahkan maklumat supaya artikel saya itu accepted ataupun diterima oleh pihak penerbit, itu saja. Hasil yang saya dapati daripada kerja selama 13 tahun ini, 10 tahun mencari data di dalam buku-buku tua Arab dan buku-buku klasik dan juga Bible, saya juga baca Bible, saya dapati ianya memberi satu laluan mudah untuk saya menerbitkan artikel-artikel dan buku-buku saya. Ya, untuk pengetahuan semua, yakni saya artikel-artikel saya kebanyakan terbit di luar negara dalam bahasa Inggeris dan Arab. Ya. Jadi ini adalah handbook kepada genealogi itu tadi. Ya. Penerangan secara teknikal terhadap genealogi tersebut yang disusuli dengan timeline. Bermula daripada 40,000 BC sehinggalah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi buku Adam's Genealogy Handbook ini mempunyai 3 bahasa, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Arab. Ya. Jadi penerangan detail terhadap maklumat yang terdapat dalam genealogi itu terdapat di dalam buku revolusi bahasa. Segala maklumat-maklumat yang kecil-kecil saya terangkan di dalam buku revolusi bahasa. Dan buku ini saya tulis di belakang ini adalah telah disetujui oleh dua company ataupun 2 syarikat Neo Sahara Production dan Pintu Picture Studio. Mereka bersetuju untuk menerbitkan dokumentari, tetapi berlainan konsep. Berlainan konsep. Jadi dengan kata mudah, buku ini akan menghasilkan 2 dokumentari, 1 genealogi, 1 handbook, dan saya tidak lupa juga untuk memberitahu, saya sekarang dalam proses membuat ensiklopedia. Dan ensiklopedia ini saya kumpulkan nama-nama daripada pensyarah-pensyarah Universiti Islam Antarabangsa yang berminat untuk menulis alam purba ataupun ancient time, ancient civilization on Islamic view. Jadi setakat ini hasil kerja itu masih lagi di peringkat impress dan kami akan insya-Allah pada akhir tahun ini diharap kami dapat mengeluarkan volume pertama lebih kurang dalam 250 pages sebesar Oxford Dictionary, insya-Allah. Okey, Lutfi. Okey. Okey. Ustazah tunggu daripada Lutfi, tapi tak apa, Ustazah terusnya. Jadi kalau kita melihat daripada chapter, buku ini mempunyai 6 chapter ataupun 6 bab. Bab pertama ialah bahasa dan penciptaan awal manusia. Bab kedua, batu bersurat pertama dunia. Bab ketiga, kerajaan terawal dan bahasa para nabi. Bab keempat, bahasa Nabi Musa AS. Bab kelima, permulaan tahun Masihi. Bab keenam, bahasa batu bersurat dan bentuk penulisan. Jadi untuk Ustazah difahamkan oleh pihak penganjur, untuk hari ini, untuk siri pertama, Ustazah dikehendaki menerangkan maksud bahasa dan penciptaan awal manusia. Bukan begitu kan, Lutfi? Ya, betul. Okey, mungkin selepas ni Ustazah akan terangkanlah tentang bahasa, insya-Allah.
Okey, Ustazah terus masuk kepada bahasa dan penciptaan awal manusia. Di sini Ustazah bagi simple je ataupun dalil ringkas sahaja, iaitu apa yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 30, ya, ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini Ustazah cuba ingin memberi sikit maksud di sini, iaitu telah berkata Tuhan kepada malaikat-malaikat, ini ja'ilun. Ini di sini bermaksud sesungguhnya aku. Dalam bahasa Arab nahu dipanggil taukid. Ja'ilun. Ja'ilun di sini isim fa'il. Isim fa'il peranannya adalah seperti dhari', iaitu seperti fa'il mudhari'. Bermakna sekarang ni, sesungguhnya sekarang ini aku sedang menjadikan dekat muka bumi ini khalifatan. Khalifah, ya. Kemudian malaikat berkata, qalu. Itu jamak. Wow, itu menunjukkan jamak. Bermakna malaikat telah berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa maksud di situ? Kalau ditengok kepada situ, qalu, ramai yang ini jamak, malaikat kata, engkau nak jadikan lagi ke dekat bumi ni, yang mana yang ada ni pun, ya, yang ada ni pun di situ dia guna man. Kalau ikut dalam kaedah nahwu ataupun semantik linguistik, man di situ adalah dalam bermaksud sesuatu yang mempunyai nyawa ataupun roh, sesuatu yang mempunyai darah dan daging. Maknanya dia bukan things, dia mesti man. Kalau things dalam bahasa Arab dipanggil ma. Jadi apa yang nak dicakap di sini, makna man yufsidu, maknanya ada makhluk lain sebelum Adam AS dijadikan. Dan makhluk itu ialah satu makhluk yang juga berjalan menggunakan 2 kaki. Dia bukan menggunakan 4 kaki. Sebab dia tak guna ma. Dia guna man. Satu lagi sebelum itu, dia katakan, dalil mengatakan wujudnya makhluk sebelum Adam itu, dan Adam bukannya makhluk yang dah wujud sebelum itu, ya. Penggunaan hamzah pada ataj'alu. Hamzah ataj'alu. Kenapa dia tak tulis? Kenapa malaikat tak kata hal taj'alu? Mengikut Al-Baghdadi Al-Alusi dalam tafsir Al-Ma'ani, tafsir Ma'ani itu tafsir bil ra'yi. Dia berkata apa? Dia kata hamzah itu menunjukkan sesuatu tak jadi lagi. Kalau dari sudut semantik, hamzah itu digunakan sesuatu tak jadi lagi. Tapi kalau digunakan hal taj'alu menunjukkan sesuatu dah berlaku. Maknanya Allah Ta'ala nak jadikan Adam ni serupa je lah sebelum ni. Itu maksudnya. Man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mana yasfiku? Yasfiku ini bertumpah darah. Makna makhluk yang dah ada sebelum ni, man yufsidu fiha. Pertama. Yang kedua, man yasfiku dima. Yang bertumpah darah. Maknanya, makhluk ni bukan jin. Ayat ini bukan maksudnya jin. Mesti ada makhluk selain daripada jin. Jin ada juga, tapi dalam ayat lain. Nampak? Jadi, wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Dan kami bertasbih dan memuji engkau. Dan mensucikan kau. Wa nuqaddisu lak. Qala. Siapa kata? Tuhan kata. Ini sekali lagi guna adat taukid. Kalau dalam bahasa Arab diguna adat taukid ni, dia memang kuat. Sesungguhnya aku, ya, ini a'lamu. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. A'lam. Ini a'lam ma la ta'lam. Ya. Daripada sini kita nampak bahawasanya wujud makhluk selain daripada sebelum Adam AS yang disebut oleh ahli sains sebagai Homo erectus, Homo neanderthal, Homo decentralis, Homo florens dan sebagainya. Jadi sekarang ini apa perbezaan antara
Homo ini, Homo erectus dan seangkatan dengannya, dengan Adam alaihissalam. Bahasa saintifik untuk Adam alaihissalam ialah Homo sapiens. Ini mengikut Darwin, kita ni manusia sekarang ni adalah evolusi daripada homo-homo tersebut. Untuk pengetahuan umum, Homo erectus ataupun Homo yang bukan Homo sapien yang wujud sebelum Homo sapien itu adalah bermakhluk seperti kita. Ada 2 kaki, ada 10 tangan, ada mata 2, ada hidung, ada mulut, ada segala-galanya. Tetapi laisa fi ahsani taqwim. Apa maksud laisa fi ahsani taqwim? It's not the best creation. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Satu, sebab itulah malaikat kata, ataja'alu fiha? Mu nak jadikan lagi kah makhluk yang sesudah yang dah ada ni pun dah bertumpah darah. Penggunaan hamzah itu menunjukkan bermakna future, bukannya madhi. Okey. Jadi sekarang ini balik kepada apa perbezaan Homo erectus dengan Homo sapien, di mana Darwin mengatakan ia adalah tasalsul daripada keturunan manusia. Ada bentuk evolusi, kemudian membentuk dan menjadi kita dalam keadaan sekarang ini hasil daripada evolusi. Dan idea itu, teori itu sebenarnya sudah ditolak oleh Barat sekalipun. Untuk pengetahuan umum ya, siapa yang mula menolak teori Darwin ini? Bukan orang Islam. Yang menolak teori Darwin ialah gereja. Ya, orang Islam tidak berfikir, tidak ambil tahu pasal keadaan pada waktu gereja tu siapa? Ya. Mungkin Ustazah boleh terangkan siapa dalam kalangan gereja tu yang menolak ataupun kumpulan-kumpulan tertentu? Ini benda ni pada tahun 1920. Lebih kurang 1920, Charles Darwin mengemukakan teori ini, dan pada waktu itu yang mula-mula menolak teori ini adalah pihak gereja. Kenapa gereja menolak? Gereja menolak kerana di dalam Bible sendiri menyebut Adam as the first human being. Dia tak sebut Homo erectus. Dalam Bible sendiri sebut Adam. Dalam surah Genesis. Ya. Okey. Back kepada perbincangan apa perbezaan antara Homo erectus dan Homo sapien. Homo erectus mengikut kajian, Homo erectus ini dia punya ini satu mengikut Profesor Qasim Tahayasin dalam bukunya Al-Athar Al-Qadim Al-Iraqi. Ya, Al-Athar Al-Qadim Al-Iraqi, dia menyebut bahawasanya pada tahun 1960 telah dijumpai satu DNA yang berbeza dengan DNA manusia. Dan DNA ini bila dikaji, dia adalah bukan manusia tetapi bertubuh badan seperti manusia, yakni berdiri 2 kaki seperti kita sekarang. Ya, tetapi apa yang bezakan ialah laisa fi ahsani taqwim. It's not the best creation. What is the meaning it's not the best creation? It's not the best creation in terms of physical and in terms of brain, intellectual, lack of physical. Maknanya kalau kita tengok Homo erectus, even kita tengok elastas yang dikeluarkan oleh Western scholar, you know, dia punya tangan kasar, muka kasar, rambut tak terurus semua, ya. Memang dia bentuk manusia, tetapi dari sudut features itu is not the best creation. Ya, satu. Yang kedua, yang membezakan ialah dari sudut intelektual. Bila Ustazah baca artikel-artikel yang ditulis oleh dalam bahasa Inggeris, ya, bila dia orang kaji, membezakan antara DNA intelektual yang dimaksudkan di sinilah kebolehan berbahasa. Pernah disebut bahawasanya mereka kekurangan DNA, mereka tidak ada DNA FFPO yang saya sebut dalam buku ini. Jadi bila tidak kekurangan daripada mereka tidak, they lack of receiving info. Benda ini disebut oleh Chomsky. Chomsky ada sebut bahawasanya dalam brain of the human being ada satu markas. Dan ini sebelum Chomsky telah disebut oleh Ibn Khaldun. Dalam kitabnya Al-Muqaddimah, dia kata kebolehan otak manusia ini kebahagi kepada 2. Dalam bentuk kudrah lughawiyah dan dalam bentuk kazbah lughawiyah. Ya, iktisabi lughawi. Jadi sekarang ni
Al-Qudrah Al-Lughawiyah ni benda tu dalam bentuk yang asal. Yang asalnya dia punya, kalau kita kata acuan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada setiap manusia yang bernama anak Adam ini adalah sama je kebolehan berbahasa. Tetapi benda itu tidak wujud pada Homo erectus, pada makhluk yang tadi. Bila tidak wujud kepada mereka, bermakna apa? Bermakna mereka lack of knowledge. Sebab pintu gerbang yang besar untuk ilmu pengetahuan adalah bahasa. Dan tanpa knowledge, tanpa bahasa, tidak wujud knowledge. Knowledge tak datang, tak dapat knowledge. Tanpa knowledge, tidak dapat melahirkan civilization. That's why kita melihat bahawasanya Homo erectus, walaupun Homo erectus ke Desonovan ke Neanderthal ke Florence ke apa, walaupun mereka, kalau historian kaji, berjuta-juta tahun lah, beribu tahun lah hidup, tapi mereka tidak dapat membina tamadun. Kenapa tamadun hanya bermula sesudah Nabi Adam AS? Kenapa tamadun secara rasmi bermula semenjak zaman Nabi Idris AS. Apabila saya baca dalam buku kitab Tabari, tafsir Tabari, dia ada menyebut bahawasanya orang yang mula membuka bandar Babylon dan Bandar Susa. Bandar Babylon adalah di Iraq dan Bandar Susa adalah di Persia. Adalah siapa? Nabi Idris. Jadi pembukaan tanah indirect way, secara bahasa mudahnya adalah tamadun. Mereka dah tahu dah buka tanah, dah tahu dah nak tebas pokok-pokok besar dan sebagainya. Ya. Jadi di sini, dan satu lagi, ahli sejarah itu sendiri mengakui bahawasanya tamadun itu hanya yang pertama adalah Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia. Bukannya tamadun sebelum itu. Dan Mesopotamia ini hanya sekitar 8,000, 7,000 BC sehingga 6,000, 5,000. Ya. Maknanya sebelum besar Nabi Nuh AS, boleh sekitar 5,000 BC ataupun 4,800 BC mengikut kajian dikeluarkan oleh saintis Cina dan Turki. Mereka ada buat kajian di Bukit Ararat. Carbon dating menunjukkan bahawasanya apa? Carbon dating menunjukkan kapal itu berselisih 4,800 BC. 8 tahun. Jadi tadi Ustazah sebut tentang tamadun Nuh dan tempoh 8,000 tamadun Mesopotamia sekitar 8,000. Jadi bagaimana dengan kajian yang dihasilkan beberapa oleh tokoh tertentu kita yang menyatakan bahawa Nabi Adam itu 7,000, 8,000. Jadinya benda itu tidak relatable, tidak bersanggahan dengan kajian yang dilakukan Ustazah. Bagaimana? Okey, terima kasih Zul. Lutfi soalan itu. Ustazah akui memang ada itu disebut oleh Prof Nakib. Prof Nakib Al-Atas dia sebut dalam buku dia tentang bahawasanya Adam AS muncul lebih kurang 7 hingga 8,000. Ustazah tidak tahu macam mana sebenarnya pengiraan dikeluarkan oleh Prof Said. Tapi mengikut apa yang Ustazah buat, kajian Ustazah berdasarkan kepada maklumat ekologi. Satu, maklumat ekologi yang ditemui di Iraq mengatakan bahawasanya Homo sapien itu bermula sekitar 40,000 sehingga 16,000. Makna within the range 40,000 hingga 16,000 atau 40,000 hingga 35,000. Sekiranya kita mengatakan Adam AS hanya muncul pada 8,000 hingga 7,000 BC atau 7,000 tahun, maknanya macam mana kita nak membuktikan bahawasanya orang-orang Ainu dan orang Jomo dan orang Ainun yang kaum Jomo dan Ainun yang ada di Jepun itu. Mengikut kajian data dalam artikel yang Ustazah baca, mereka punya DNA 35,000 BC, 35,000 tahun. Dan maknanya DNA 35,000 tahun itu mereka adalah Homo sapien. Jadi kalau ikut kiraan angka yang Ustazah bagi 40 tu kena, masih masuk. Tetapi kalau angka 8,000 hingga 7,000 dah jauh sangat. Kalau ikut perkiraan Ustazah, kajian ini, yang Ustazah kalau 8,000, 7,000 hingga 8,000 adalah zaman Nabi Hud. Zaman Nabi Hud. Sebab daripada Nabi Adam AS sehingga Nabi Nuh AS 35,000 lebih kurang. 35,000 tahun. Maknanya 5,000 kita katakan berlaku banjir besar Nabi Nuh AS.
Kemudian daripada Nabi Nuh alaihissalam ke Nabi Ibrahim, kalau 5,000 Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam 2,000. Tapi dalam buku saya buat dalam 1900, 1900. Ya, 1950, maknanya dalam 2000 BC. Bila dalam 2000 BC, antara jarak antara Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam lebih kurang 3 tahun, 3,000 BC. Jadi antara Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Musa alaihissalam sekitar 1000 BC, sebab Nabi Musa alaihissalam wujud sekitar 1000 BC. Ada mengatakan 1200. Maknanya kewujudan Musa alaihissalam dengan Daud alaihissalam serentak. Tetapi yang bezanya Musa alaihissalam di Mesir dan Daud alaihissalam di Palestin. Antara Nabi Musa sehingga Nabi Isa alaihissalam selama jaraknya ialah 1000 BC. 1000 tahun. Dan dalam masa jarak antara Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam itu banyak nabi-nabi. Banyak nabi-nabi di situ. Ya. Jadi antara nabi-nabi itu adalah antara Zulkifli, Syuaib, Sulaiman. Ya. Dan daripada situ Zakaria, Yahya semua berada di situ. Alam Anbiya. Dan zaman ketika Nabi Musa ke Nabi Isa alaihissalam itu adalah zaman di mana raja-raja yang mungkar. Raja-raja mungkar diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menakluk kawasan-kawasan sekitar Mesopotamia dan Palestin. Antaranya Syakhat antaranya Nebuchadnezzar, antaranya Syakhat, antaranya Ptolemy, Seleucid. Mereka ini daripada Rom, daripada Greek dan sebagainya. Persian. Ya. Okey. Okey. Baik, tadi Ustazah telah mengkelaskan pembahagian manusia ni kepada dua. Kemudian pada masa yang sama Ustazah telah menyentuh tentang ayat Al-Quran dan Ustazah refer beberapa hujah dan mungkin Ustazah boleh nyatakan tentang bahasa pertama berkenaan dengan apakah penulisan yang menjadi simbol terawal secara rasmi dalam tamadun yang Ustazah kaji. Okay. Bahasa dari penulisan simbol terawal. Ya. Simbol terawal yang telah dijumpai adalah simbol yang berbentuk mismariyah. Dipanggil kitabah mismariyah ataupun mismari writing. Dia punya tulisan itu adalah mismar makna paku. Tulisan paku. Boleh tunjuk video tak? Video apa? Video batu bersurat tadi. Okey, sekejap kita minta daripada ni ya. Okey. Mungkin daripada pihak WAP TV untuk sediakan video. Sekejap. Ataupun mungkin Ustazah teruskan saja. Jadi tulisan ini dia berbentuk paku. Dan tulisan ini adalah tulisan yang pertama yang dijumpai sesudah banjir besar. Maksudnya mana? Banjir besar Nabi Nuh. Adakah sebelum ini tulisan macam ni? Kita tidak tahu. Mengikut A.F.L. Biston, dia adalah seorang ekologi. Dia kata sebelum banjir besar kita tidak ada bukti bertulis. Kerana kemungkinan besar penulisan-penulisan itu, bahan-bahan itu telah hancur, telah rosak disebabkan banjir besar. Jadi, tetapi beliau percaya bahawasanya bahasa yang dituturkan sebelum banjir besar adalah bahasa Furatiyah dan Wabariyah. Apa maksud Furatiyah dan Wabariyah? Dari sudut pemahaman bahasa, Furatiyah ialah bahasa yang dituturkan oleh di sekitar orang-orang yang tinggal di Sungai Furat. Di Sungai Furat. Dan yang bahasa Wabariyah adalah mereka yang tinggal di padang pasir. Wabar itu bermakna padang pasir, selain daripada bahar, selain daripada air, selain daripada nahar. Adapun Furat itu kawasan di sekitar Sungai Furat ataupun Dajlah. Okey. Kalau lihat di sini, tulisan ini seperti tulisan Cina kan? Sebenarnya bukan tulisan Cina. Inilah tulisan Akkadiyah. Ini adalah bahasa Akkadiyah bertulisan paku, bertulisan mismariyah. Dia macam kita, bahasa Melayu tetapi tulisan Jawi. Bahasa Melayu tapi tulisan Jawi. Ni bahasa Akkadiyah
tulisannya adalah tulisan Mismariyah. Sebab tu dalam buku ni Ustazah Refute Pandangan Orientalis mengatakan bahawasanya di kawasan Mesopotamia itu wujud atau terdapat satu bangsa bernama bangsa Sumeria. Dan bangsa Sumeria itu mengikut pandangan most of the Western scholars, they believe yang bangsa Sumeria ini adalah berasal daripada Eropah. Ustazah tolak terus dalam buku ni. Ustazah kata mana mungkin boleh satu bangsa itu daripada Eropah, sebab tamadun bermula di Mesopotamia, di lembah itu, di Jazirah Al-Arabiyah. Macam mana boleh ada satu bangsa mari dari sebelah Eropah dan menetap dan pandai sangat? Ustazah tolak idea tu dan Ustazah kata kemungkinan besar perkataan Sumeria itu berasal daripada perkataan Mismariyah. Karena kalau dari sudut bahasa Arab, dari sudut nahwu dan dari sudut saraf, kalau kita katakan Sumeri itu daripada Samara, mismar paku. Samar itu yang memakukan. Jadi kemungkinan bila dibaca dalam suffix and prefix itu dalam bentuk berbeza, dia akan jadi Sumeri. Ini Ustazah bawa idea dalam buku ni. Jadi Ustazah tolak bahawasanya bangsa, sebab Barat ini kebanyakan walaupun dia kaji, dia tidak ingin mengatakan ini bahasa Akkadiyah. Dia ingin mengatakan bahasa ini bahasa Sumeri. Sebenarnya bahasa Akkadiyah. Kenapa mereka takut sangat nak kata ini bahasa? Sebab bahasa Akkadiyah ini adalah bahasa Semitik. Bahasa Semitik ini bahasa Nabi Ibrahim. Inilah bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab ini ditulis, perkataan ini pada mulanya, yang mula-mula sekali ditulis di atas batu bersurat Epik Gilgamesh. Yang mana Epik Gilgamesh ini tidak diiktiraf oleh Barat. Kenapa? Kerana dia kata ialah legenda. Tetapi masalahnya, batu ini yang paling lengkap kalau nak dibandingkan dengan batu bersurat Syair ditulis oleh Homer. Homer 750 BC. Sedangkan batu ini berusia 4000 BC. Ini disebut oleh Fahar Bakir. Apa kaitannya batu ini dengan bahasa Arab? Di sini Ustazah ada baca beberapa buku yang ditulis oleh Tahar Bakir. Profesor Tahar Bakir merupakan seorang profesor daripada Universiti Baghdad dan juga kurator daripada Museum Ashurbanipal di Iraq. Jadi bila dia terjemah kepada bahasa Arab cepat, pada mulanya orang Arab tak tahu pun. Orang Arab tak cara pun. Tak hirau pun apa yang ada di kat tanah air mereka. Tetapi benda ini telah dibongkar oleh George Smith pada tahun 1778. Dia telah bongkar 1878, sorry. Dia telah bongkar benda ini dan dia dapat pihak Eropah dan Barat masing-masing berlumba untuk menterjemahkan tulisan ini. Batu-batu bersurat yang ada tulisan ini. Tetapi malang cara penterjemahan mereka adalah cara penterjemahan harfiah. Apa maksud harfiah? Iaitu mereka terjemah ini hanya berdasarkan ini huruf apa? Ini terjemah harfiah. Terjemah secara harfi, bukan terjemah secara maknawi atau fahmi asal. Faham yang asas, bukan. Satu lagi, yang kedua, mereka tidak ada lack of Islamic knowledge. Mereka lack of info berkaitan dengan sejarah asal-usul kenabian di Jazirah Al-Arabiyah itu sendiri. Ya. Jadi, jika dilihat daripada sini, bila Tahar Bakir mula menterjemah, Tahar Bakir antara salah satunya yang boleh terjemah ke dalam bahasa Arab. Bila dia cuba terjemah ke dalam bahasa Arab, mula diterjemah ke bahasa Inggeris dengan pertolongan seorang sahabat dia bernama Francis. Saudara Francis menolong beliau untuk terjemahkan dalam bahasa Inggeris dalam martabah ataupun tingkatan yang permulaan sahaja. Preliminary terjemah yang asas, yang tidak ada pendetilan. Tetapi setahun kemudian dia fikir, dia kata, kenapa saya tak terjemahkan kepada bahasa Arab sedangkan ini daripada Iraq dan anak-anak bangsa Iraq perlu tahu apa yang termasuk dalam batu bersurat ini. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, beliau cukup terkejut. Kenapa? Di sinilah terdapat mudhaf ilaih, terdapat fa'il, terdapat mubtada khabar, terdapat dhamair audah, idafat, semuanya yang ada dalam nahwu. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada setakat hari ini, setakat sekarang ini, setakat perbincangan ini, bahawasanya simbol boleh berubah bila-bila masa. Kerana simbol berubah.
Simbol itu, tulisan itu boleh berubah kerana pemikiran ummah pada ketika itu begitu keadaan pemikirannya. Simbol berubah kerana berubah ummah, berubah politik, kerana berubah pemikiran, berubah ekonomi, berubah sakafah, culture, pegangan agama, akidah. Ya. Jadi lama kelamaan benda ni berevolusi. Sebab tu projek Ustazah tidak namakan language evolution. Ustazah tak namakan language evolution. Ustazah namakan language revolution. Kenapa revolution? Apa bezanya? Language revolution dia melibatkan semua. Dia melibatkan politik, melibatkan kingdom, melibatkan pentadbiran, melibatkan agama, sakafah al-aqaidiyah, akidah, din dan sebagainya. Adapun language evolusi dia berlaku kepada bahasa itu sendiri. Perubahan simbol daripada macam ni kepada macam tu. Tahawul dakhili itu berlaku pada bahasa, pada evolusi bahasa. Jadi indirect way, evolusi bahasa termasuk dalam revolusi bahasa. Revolusi bahasa ni besar sebab dia melibatkan kenabian, melibatkan akidah, melibatkan tauhid, melibatkan agama, melibatkan sakafah, melibatkan pentadbiran kerajaan. Ya. Okey. Ada soalan lagi? Kemudian maksudnya mungkin kalau kita beri ruang kepada rakan-rakan, kalau ada persoalan yang mahu dikemukakan boleh tulis di bawah. InsyaAllah kami akan kita akan ada sesi soal jawab. Dan mungkin sambil menunggu persoalan tersebut, mungkin Ustazah boleh huraikan secara lebih ringkas berkenaan dengan sebab saat ni sebab kalau kita lihat percakapan bahasa itu bagaimana? Bahasa dan tulisan itu bagaimana? Adakah bahasa yang dituturkan Nabi Adam tu berbahasa Arab ataupun sebaliknya? Sebab Ustazah berkata tentang evolusi bahasa, simbol dan sebagainya. Mungkin boleh terangkan. Okey. Terima kasih Lutfi. Bahasa konsepnya tidak berubah. Tetapi dialeknya berubah. Tangnya berubah. Kenapa berubah tang? Berubah tempat. Tangnya berubah. Dialeknya berubah kerana berubah tempat. Dialeknya berubah kerana simbolnya berubah kerana berubah tempat. Berubah pentadbiran, berubah pemikiran, berubah ummah. Tetapi konsep dia tak akan berubah. Maksudnya apa konsep? Dia mesti ada mubtada khabar. Dia mesti ada mudhaf ilaih. Dia mesti ada fa'il fa'il. Dia tidak akan berubah. Satu contoh senang yang Ustazah boleh bagi kat sini. Kenapa Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab dengan kaum Jurhum? Apabila kaum Jurhum daripada Yaman, dia nak pergi berniaga ke Syam kan? Tapi bila dia terpaksa singgah di Mekah kerana dia nak cari air. Dia jumpa air Zamzam, dia berjumpa dengan Sayyidina Hajar dengan dan anaknya Ismail alaihissalam. Persoalannya sekarang, kenapa Siti Hajar membenarkan Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab Fushah itu dengan Jurhum? Ini disebut dalam Suyuti, kitab Suyuti jilid pertama. Kenapa belajar? Kenapa dibenarkan sedangkan dia adalah orang asing? Kaum Jurhum itu adalah orang asing. Dan sekiranya anda mempunyai air telaga di padang pasir, anda adalah raja. Betul tak? Kalau di padang pasir, Lutfi, kalau di padang pasir seorang itu ada emas, satu dan satu lagi ada air. Yang mana berkuasa? Yang mana berkuasa? Emas dan air. Mestilah ada air. Emas masa tak adalah berharga sangat. Jadi bila you ada satu perigi yang mana tak pernah dia ada orang sebelum ni, you adalah raja. Orang datang ke situ, berkerumun ke situ dan memuja kamu. Betul tak? Jadi sekarang, kenapa Siti Hajar benarkan orang anaknya yang paling disayangi dia ini, seorang-seorang yang selesai, dia bersama dua-dua orang tu je dekat situ, benarkan Ismail AS belajar dengan Jurhum bahasa Arab Fushah. Kenapa jawapannya? Ya, jawapannya kerana bahasa Arab Fushah adalah bahasa pentadbiran. Dia macam bahasa Inggeris sekarang.
Maknanya Ismail alaihissalam dengan mak dia tak bercakap bahasa Arab Fushah, walaupun Siti Hajar itu daripada Kipti ini daripada silsilah bangsa Arab juga, tapi daripada Mesir. Ya. Jadi kenapa dia tak bercakap bahasa kenapa dia benarkan? Sebab dia bercakap lahjah yang lain. Kenapa lahjah berbeza? Sebab sudah jauh tempatnya. Ya. Tetapi kenapa Ismail itu belajar? Kerana itu bahasa pentadbiran, bahasa buku, bahasa standard, bahasa orang pandai-pandai. Kalau fikir. Kalau tidak, itu tak belajar. Dan orang pun tanya, okey, kalau macam tu, apakah bahasa percakapan Nabi Musa dengan Allah Ta'ala? Pada hemat ustazah, sesudah baca dan melihat dalam bentuk yang lebih besar, sebenarnya Nabi Musa alaihissalam bukan hidup di Mesopotamia, bukan hidup di semenanjung Arab. Dia membesar di Mesir. Kan dia membesar di Mesir. Sesudah dewasa dia menyeberang Laut Merah tu, kemudian datang ke sini, pergi ke Tursina, kemudian turun tu marah, pecahkan dia punya Code of Moses tu. Ya? Code of Moses tu, bila dia pecah tu, tetapi masa dia bercakap tu dengan Tuhan bahasa apa? Pada hemat ustazah, antara orang nabi-nabi ini dia ada bahasa rasmi. Bahasa rasmi. Sebab itu, bila kita baca Quran kan, kalau Fadli Lutfi baca Quran, dia ada bahasa, dia ada penggunaan percakapan dah. Hiwar kan? Macam kita ustazah yang kita baca tadi ayat tadi. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu kami. Itu menunjukkan bahasa fi'il amar, takhatub, uslub takhatub. Fi'il amar di situ. Uskun anta wa zawjukal jannah. Itu fi'il amar. Kalau ikut kaedah nahwu Arab, fi'il amar itu dia tidak ada sitar. Dia mesti direct, face to face. Itu maksud fi'il amar. Kalau dia ada sitar, dia bukan fi'il amar. Maknanya bahasa memang dituturkan oleh bahasa yang dituturkan Nabi Adam dengan Allah Ta'ala itu bahasa Arab. Arab Fushah lah. Sebab konsep fi'il amar dia tak ada sitar. Dia tidak ada. Ramai di kalangan kita sekarang ni fahamnya apa? Faham bahasa Quran itu bahasa saduran. Cakap ajuk, cakap pindah. Maknanya Nabi Muhammad menerima, lepas tu Nabi Muhammad ulah balik. Bukan. 100%. Bahasa itu sebab Quran ni imitability. Ijaz. Tak ada siapa boleh buat. Kan dah ada cerita. Datangkan aku satu ayah je Nabi cakap. Datangkan satu ayah. Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala sebut. Kata, datangkan satu ayah daripada seperti Quran. Dia tak dapat. Tak dapat datangkan. Seperti surah Al-Fil. Tak dapat. Dia datangkan tapi dalam bentuk yang tak betul. Jadi bermakna bahasa Arab Fushah ini bahasa asal. Dalil yang ketiga, kenapa Ustazah kata ini bahasa Nabi-Nabi? Memanglah di kalangan kaum dia tu dia ada bahasa lain, bukan bahasa dia, lahjah lain, dia bercakap dengan family dia, dengan rumah dia, dengan ayah dia, dengan anak dia. Dia ada bahasa fasar dia. Ya, di sini kebanyakan orientalis yang suka mengkaji dan membuat buku tentang ancient Near East ni, mereka dia tak faham ni. Jadi dia kata ni banyak bahasa-bahasa bukan bahasa Arab lah. Jadi dia kata lahjah itu adalah bahasa. Silap. Dalilnya apa? Yang ketiga Ustaz nak sebut tadi, bahasa Fushah, bahasa Arab Fushah itu masih lagi sampai sekarang digunakan. Kalau ikut kaedah linguistik, bahasa yang furung ataupun bahasa yang serpihan daripada bahasa asal, dia mati. Okey, bahasa Aramaik tak ada dah sekarang kan? Bahasa Melayu tak? Cuma setengah orang cakap tu sebab dia ada sudah bahasa Arab. Bahasa Aramaik dah tak ada, Akkadi tak ada, Phoenician tak ada, dah tak ada dah. Bahasa Kan'anite dah tak ada, bahasa Keldan dah tak ada, dah tak ada, Syrian dah tak ada, Aramaik sebab dah tak ada. Tapi kenapa bahasa Arab kekal? Sebab bahasa Arab tu ibu. Ummul lughat lil lughat al-qadimah hiya lughah al-arabiyyah al-fushah. Sebelum ni ustazah pun ragu-ragu untuk kata, tapi bila kita dah buat nampak, kita dah kaji beberapa kali dan ada bukti yang membuktikan bahawasanya tidak ragu-ragu bahawasanya bahasa Arab Fushah adalah bahasa asal yang dituturkan oleh
Nabi Adam dan Tuhan di dalam, dan juga di kalangan malaikat di dalam syurga. Dan bila Nabi Adam diturunkan, bahasa apa dia akan bercakap dengan Hawa? Mengikut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahawasanya ada setengah pendapat mengatakan Adam diturunkan di India, ada setengah kan di Sri Lanka. Ya, kita andaikan Sri Lanka dan India itu satu tempat lah. Dan Hawa pula diturunkan di Arabia. Ada setengah mengatakan di Afrika, tapi kita ambil di Arabia. Dan mereka berjumpa di Arafah. Ya, okey. Kalau Zul lah dengan bahasa mudah lah. Bahasa apa bila dia jumpa, hai Adam, hai Hawa, bahasa apa dia bercakap? Mestilah dia bercakap bahasa dalam syurga tu. Bahasa yang dia tahu dalam syurga tu. Mana bahasa Arab lah kan? Alaikum. Uskun anta wa zawjuka fil jannah. Ataj'alu fiha man yusidu fiha. Malaikat tanya Tuhan pun dalam bahasa Arab. Kata dalam bentuk hewar. Kan Ustazah dah kata, bila ada hewar, fa'al amar, dia tidak ada sitar. Tidak ada sitar, maknanya dia mukhatabah, face to face. Orang putih kata. Ya? Jadi bila dalam keadaan gini, dia ada anak. Setengah mengatakan bahawa Adam AS ada 37 orang anak. Ada mengatakan 36. 37 tu bila masa? 37 apabila mereka meletakkan Syis itu, Nabi Syis itu, lahirnya berseorangan. 9 kali lahir Nabi Hawa. Hawa lahir 9 kali, setiap kali lahir 4 orang. Jadi 9 kali 4 berapa? 36. Kenapa ada 37? Setengah pendapat mengatakan Syis lahir berseorangan. Sebab dia special. Kenapa dia special? Sebab Nabi Adam pernah berdoa, wahabani Habil. Bagikanlah aku hadiah seperti mana kau bagi aku hadiah Habil kepada aku Habil. Makna kurniakanlah aku anak yang berperangai elok seperti kau hadiahkan aku Habil. Jadi Allah Ta'ala hadiahkan dia Syis. Nabi Syis. Dan kita ni keturunan manusia ni, setakat yang Ustazah baca, daripada 37 tu hanya juzur dia punya silsilah daripada Syis itu membiaknya keturunan manusia. Yang mana pula, macam mana pula dengan Kabil? Adakah dia ada anak? Ada. Kabil, sesudah dia bunuh Habil, dia lari. Tetapi dia beranak pinak dekat Yaman. Dia lari ke Yaman. Ya. Bila dia dan dia berkawan dengan iblis. Dan dialah orang yang pertama menyembah api. Kabil. Jadi bila dia lari, dia ada anak. Bila ada anak, kan masa tu tak ada orang. Nabi Adam, dia sesudah anak dia yang 37 orang, dia sempat hidup 40 tahun. 40 tahun sesudah melahirkan semua anak. Jadi dia dapat menyaksikan peristiwa setiap anak-anak dia. Tapi mengikut buku-buku turas yang Ustazah baca, Nabi Adam, anak dia selain daripada Habil, keturunan Habil dan Syis, tidak disebut. Ustazah tidak pasti. Adakah yang lain itu meninggal ataupun tidak disebut oleh tulisan oleh kitab-kitab Arab dan kitab-kitab Sanskrit ataupun kitab-kitab Farsi? Tidak pasti. Tapi yang dijelas di sini, Nabi Adam AS pernah berkata kepada anak-anak cucu dia. Dia kata dia minta jangan kahwin dengan keturunan Kabil. Kerana mereka itu syirik. Mereka itu menyembah berhala dan mereka itu berperangai buruk. Mereka melakukan zina. Memang saya baca dalam tafsir Tabari. Tafsir Ibnu Katsir pada sebut. Jadi di sini kita dapat faham bila susur galur itu turun dan bahasa ibu bapanya ialah bahasa Arab Fusha, sudah tentu anak-anak bercakap bahasa Arab Fusha. Tetapi persoalannya kenapa boleh ada bahasa-bahasa lain? Betul kan, Rafi? Kenapa ada bahasa-bahasa lain? Bahasa-bahasa lain itu wujud sesudah sebabnya jauh tempat tinggal. Jauh tempat tinggal. Kenapa berlaku migration? Kenapa berlaku penghijrahan yang ketara pada waktu itu ke tempat-tempat lain? Sebab asal masuk manusia di Mesopotamia. Kenapa berlaku migration? Sebab climate change. Rapidly. Perubahan cuaca yang mendadak. Sebenarnya mengikut Al-Catani, seorang ahli sejarah daripada Itali dan disokong dan juga seorang daripada ahli sejarah Jerman, dia mengatakan bahawasanya semenanjung tanah Arab itu subur.
Disebut dalam Bible, dalam surah Genesis, disebut Jannatu Adnin, seperti syurga Adnin. Kenapa? Subur seperti dia punya pokok-pokok yang besar seperti di Afrika dan India. Ya, penuh dengan waterfall. Penuh dengan waterfall. Kalau baca dalam buku Diodorus Siculus yang hidup pada tahun 90 BC, sebelum 90 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa, dia macam Ibn Battuta. Dia suka mengembara dalam tulisan dia. Saya baca, dia asal tulis dalam Greek tapi dia translate kepada English klasik. Dia kata bila dia berjalan tu dekat Babylon banyak singa. Dekat Iraq ni penuh dengan singa-singa. Dan yang menjadi satu yang pelik ialah ada binatang, setengah-setengah binatang di tanah Arab itu, terutama di Iraq. Dia kata badan unta tetapi berwajah singa harimau bintang. Dan mereka sentiasa pelik. Kemudian Diodorus Siculus juga sebut bahawasanya di Syria itu ada berbagai-bagai jenis buah tamar. Dan buah tamarnya besar-besar tangan ni. Dan berbagai-bagai warna. Ada warna biru, tamar kuning, tamar merah, tamar hijau. Ya. Jadi benda itu diceritakan dalam tu. Dan dicerita kisah-kisah yang terdapat di Nabatin. Jadi back kepada ni, maknanya Mesopotamia ataupun kawasan semenanjung itu subur pada hakikatnya. Subur, tetapi berlaku penghijrahan yang cepat. Sebab tu anak-anak Nuh sesudah banjir besar, mereka berhijrah ke Eropah. Yang berhijrah ke Eropah adalah Yafit, anak-anak Yafit. Ya, yang berhijrah ke Afrika ialah anak-anak Ham. Sekarang mereka nama Habsyi. Yang kekal adalah kebanyakan yang kekal di jazirah adalah anak-anak Sam. Kalau mengikut dalam hadis Hasan, rawahu Tirmizi. Tirmizi cakap dia kata Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, Sam Abul Arab, Ham Abul Habsyi, Yafit Abul Rum. Apa maksudnya? Sam adalah ayah kepada orang-orang Arab. Ham adalah ayah kepada orang-orang Habsyi. Yafit adalah ayah kepada orang-orang Rum. Ya. Jadi di sini kita dapati bahawasanya terdapat dah bermula dah dia punya races. Keturunan. Ya, keturunan manusia. Dan penghijrahan itu telah berlaku disebabkan climate change. Baik, terima kasih kepada Ustazah. Dan kita menerima soalan daripada Dr. Muhsin daripada Iraq. Soalan pertamanya ialah berkenaan dengan ma ahamiyah al-bah fi sawratul lughawi. Mungkin Ustazah boleh terangkan dari sudut kepentingan bahasa kajian ni. Perkembangan. Soalan dia dalam bahasa Arab ya? Soalan ni dalam bahasa Arab. Okey, maknanya saya kena jawab dalam bahasa Arab. Bahasa Arab dan mungkin boleh terangkan kepada audiens dalam bahasa Melayu. Ma ahmiyat al-thawrah al-lughawiyah. Ma ahmiyat al-thawrah al-lughawiyah. Mimma ana katabtu. Kitab ini Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun, kalau dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab dipanggil al-thawrah al-lughawiyah. Arju yani Dr. Muhsin معنا في المناقشة حاليا. ريفولوسي بحث يعني كتاب يعني يتحدث عن الثورة اللغوية، وسؤالك يعني مناسب جدا عن هذه. فلماذا يعني الثورة اللغوية أنا قلت هنا؟ الثورة اللغوية مما أنا أريد أن أقول هنا أن اللغة العربية هي لغة عربية الفصحى، مما التي ترد في القرآن الكريم هي اللغة الأصلية، أي هي اللغة الأم وليست اللغة الفرعية. وأما اللغة الأخرى، اللغة القديمة الأخرى مثل السريانية، أكادية، الفينيقية، كلدانية، أرامية وغيرها هي فروع من هذه اللغات. فعلينا كالباحث المسلم لازم أن نأتي بالأدلة. فوجدت من هذا يعني من كلام الطاهر باقر في كتابه الكتابة المسمارية
كتابها الإسمارية حينما ترجمت أو ترجمت إلى اللغة العربية كانت أسرع وكانت لها في النحو العربي. النحو العربي في مضاف إليه، مبتدأ، خبر، فعل، عوضة، ضمائر، هذه كلها التي تعرف في اللغة العربية، في النحو العربي وفي الصرف العربية. إذن فكيف نأتي بالأدلة أخرى أن اللغة العربية كان هي اللغة الأصلية؟ يعني التخاطب، يعني الحوار بالفعل الأمر التي تعرف في القرآن الكريم بين الأنبياء، بين الملائكة، بين الأنبياء، أو يعني التي تعرف فيها، هذا هي كلام بالفعل الأمر. أنا كالأجانب ولست العربي الدمي. أنا لست عربي دمي لكن عربي لساني إن شاء الله. والله أنا أشوف أن فعل أمر هي ليس ستار، ما في ستر بين متكلم والسامع. إذا كان ما في ستر بمعنى اللغة مباشرة، أو نقول بالعربي بالإنجليزي face to face، يعني يدا بيد، يعني ما في ستار، ما في boundary بالإنجليزية. هذا هي. أظن هذا أوكي، saya terjemahkan ke dalam bahasa Jadinya tadi lebih kepada penegasan tentang Arab itu adalah bahasa asal, dan huraian ringkas tentang tulisan-tulisan yang berada itu adalah, ataupun tulisan-tulisan apabila diterjemahkan ke bahasa Arab, menunjukkan bahawa ianya mengandungi tata bahasa Nahwu Arab itu sendiri, yang menunjukkan bahawa ini adalah bukti bahawa Arab itu adalah bahasa asal. Konsepnya bahasa Arab, tetapi yang berbezanya adalah simbol. Yang berbeza adalah simbol. الرموزات يا دكتور محسن، أنت تشارك معنا الآن. الرموزات تختلف بالسبب، تختلف في الأفكار الإنسان، أذهان الإنسان، بالسبب تغير الأمة، تغير الأوقات، تغير الأزمنة، تغير الحكومات، السلطة، فهي تغير العقائد. فلذلك الثقافة أيضا تغيرت، إذن يعني تصبي على أفكار الإنسان فتأتي بالرموز المختلفة. هذا هي. أوكي، في سؤال ثاني؟ السؤال الثاني، ما هي توصيلاتكم حول اللغة الأم التي انبثقت منها اللغة الأخرى وتطورت؟ طيب، أظن هذه Ustazah rasa soalan ini dah terjawab dalam jawapan yang pertama, tetapi Ustazah lebihkan sikit. كما قلت سابقا أن اللغات أخرى يعني التي تعرف في الأيام عهد القديم هي كانت انبثقت، يعني تأثر بالفصحى، اللغة الفصحى. على سبيل المثال، ما هو الدليل أن اللغة العربية هي اللغة الأم وليس اللغة الفروع. اللغة الأخرى القديمة ليس يعني لم توجد الآن، حاليا لم توجد، أي ميتة، كلها ميتة، اللغة ميتة. نعم في بعض الكلمات. أنا كتبت هنا يعني المقارنة بين اللغة العربية الفصحى حاليا مع اللغة الأكادية في أيام يعني 4000 قبل المسيحية. فأيضا أنا كتبت هنا أيضا يعني المقارنة بين اللغة الفصحى الآن مع اللغة الأرامية في أيام عيسى عليه السلام. وأيضا كتبت هنا اللغة الكلدانية واللغة الفينيقية. هذا هي. ووجدنا أن هذه كلها في واحد، لازم في ما هو الأم؟ يعني جذور واحد، أصله من جذور واحد. إذا كان أنت تقول الحبر، اللغة العبرية هي ليس اللغة، هي يهودية كما فهمتم. اللغة العبري هو عبري، اللغة اليهودي هو اليهودي، لكن بسبب مخالطة يعني أخطأ في الفهم، salah kefahaman, maka kita kata Hebrew adalah lugah Ibri, bukan Hebrew, Ibri. Sebab daripada Abir bin Shalih, ya, Abir bin Akhfash. Jadi dia kata bahasa itu bahasa Hebrew, bukan. Kalau ikut dari sudah bahasa Ibriyah itu perkataan tanur. Kan dalam Quran ada tanur, ada perkataan tanur tu. Tanur itu bahasa Ibri. Nawir itu bahasa Aramak. Nur itu bahasa Arab. Nawar itu bahasa Akadi. Itu. Jadi dia perubahannya dalam bentuk sarfiyah sahaja. Okay.
Jadinya kita tadi kita telah berbincang tentang soal bahasa Arab. Kemudian pada masa sama kita telah menelusuri beberapa tamadun seperti tamadun Mesopotamia dan pembuktian berkenaan dengan jarak umur kita dengan Nabi Adam sekitar 40,000 tahun. Dan mungkin kita masih lagi tidak menerima soalan. Mungkin Ustazah boleh simpulkan perbincangan ini sebelum kita lanjutkan kepada siri akan datang. Okey, Untuk kita bagi ruang untuk Ustazah simpulkan. Okey, berkenaan dengan umur Nabi Adam alaihissalam sehingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau diikutkan bahawasanya sampai sekarang pada tahun 2000 lah kita katakan, 2000 ialah sekitar 40,000 tahun, iaitu daripada Adam alaihissalam kepada Nabi, saya ulangi sekali lagi, daripada Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Nuh alaihissalam 35,000 lebih kurang, daripada Nuh ke Nabi Musa alaihissalam 4,000, sebab Nabi Musa 1,000 tahun, daripada Musa kepada Isa alaihissalam 1,000, jadi dah berapa dah? 35 campur 4 campur 1,000, belum lagi sampai 40 kan. Jadi daripada Nabi Isa alaihissalam ke Nabi Muhammad 517 campur dengan 517 campur 1,500, hampir 2,000 kan? 1,500. Ya, hampir. Hampir 2,000. Jadi cukuplah dalam 40,000 tahun. Itu kiraan Ustazah. Mungkin Prof Nakib dia ada pandangan dia tersendirilah, tapi that is my finding. Ya, that is my finding. Okey, persoalannya sekarang ini betul ke jarak umur itu? Persoalan ini dikemukakan oleh Maurice Bucaille. Profesor Maurice Bucaille pernah mengemukakan persoalan dan menafikan kebenaran yang terdapat pada Bible. Sebenarnya kalau kita baca Bible, dia menerangkan umur yang terlalu detail. Nabi Ibrahim itu ketika umurnya berapa, begitulah dia dan tahunnya sekian-sekian. Jadi kalau ikut dari sudut sejarah, kita ikut sirka. Sirka maknanya is all about. We cannot say 100% confirm. Ya, 100%. Tak boleh. Sebab kita social science. Kita bukan hard science. Kalau hard science, dia boleh kata 2 plus 2, 4. 2 campur 2, 4. Dia tak boleh pergi 4.0, dia tak boleh. Tetapi dalam bidang social science, kita boleh tarik tau. Kita boleh kata sirka, agakkan, kerana ada dalil benda. Sebab kita tidak wujud pada ketika itu. Sebab itu, Maurice Bucaille, dia tolak angka-angka yang terdapat dalam Bible tersebut. Dia tolak. Jadi bila dia tolak, bermaksud dia kata betul ke jarak Nabi Ibrahim dengan Tuhannya ada 9 generasi? Dia ada kata. Ya. Tapi ada yang masih mengatakan, sebenarnya genealogi yang Ustazah buat itu adalah pilihan yang terbaik yang wujud pada ketika ini. Untuk Ustazah letak nama-nama itu. Pilihan yang terbaik. Sebab kalau kita tidak buat pilihan terbaik itu bagaimana? Ustazah collect daripada kitab Turas. Antara Tabari, Suyuti, Ibn Katsir, kita letak benda tu. Satu. Kemudian dalam Bible juga kita ambil kira. Sebab Bible ni ada juga benarnya maklumat-maklumat yang disimpulkan. Dia cuma bukan word of God. Tetapi ada maklumat yang direka-reka. Kita kena bezakan lah. Ya. Begitu dengan Israeliat, kita kena tahu mana yang boleh diambil dan mana yang tidak boleh diambil. Ya. Kemudian maklumat dalam kitab Sayuti juga perlu diambil kira, dan ulama seperti Zamakhsyari semua tu kita kena ambil tu. Jadi bila diakui, dan selain daripada, sebelum saya lupa, orang-orang Parsi, orang-orang Iran, Persian ini, mereka juga membuat kajian-kajian macam ni. Tetapi yang peliknya, data-data yang daripada Iran itu namanya tidak seperti. Nama Nabi, nama anak-anak Syih semua tidak seperti yang terdapat dalam data-data Arab. Dalam kitab Parsi, dia sebut nama tu orang lain. Ustazah tak pasti adakah sudah diubah kerana ada pertikaian antara Arab dengan Parsi ini. Diubah. Jadi kalau kita baca kitab Parsi terhadap Ansabul Bashar ini, pening.
Sebab nama dia lah. Nama yang sama adalah Adam dengan Hawa je. Yang lain semua nama lain. Jadi Ustazah kata Ustazah tak boleh refer sangat. Yang jelasnya dia pun, kitab Parsi juga menyebut Adam dan Hawa. Dia tak menyebut Homo erectus. Situ sudah cukup. Selain daripada tu, Ustazah nak sentuh tentang Sanskrit. Bahasa Sanskrit ini ialah bahasa tua yang kita faham. Tetapi, kita perlu ingat, Rig Veda, kitab Veda, yang mula-mula tu, bukan ditulis dalam bahasa Sanskrit. Kitab Veda dalam, Ustazah baca dalam Ancient India, yang tulis oleh E.J.V. Rapson pada tahun 1917. Dia kata apa? Dia kata, sesudah dibaca tu, bila kita kaji kitab Veda tu, dia seperti Psalm of David, kitab Zabur. Dia kata Zabur, macam usul-usul Zabur. Tetapi bila kita cek tulisan asal Rig Veda itu, dia bukan dalam bahasa Sanskrit. Bukan dalam bahasa Sanskrit klasik. Maknanya ada bahasa lain selain daripada bahasa Sanskrit dekat India tu. Kalau dia kata bahasa Sanskrit adalah bahasa paling tua, salah. Bahasa apa? Rig Veda ditulis dalam bahasa Mitanni. Mitanni ini ialah nama raja yang ada di kawasan antara India, Afghanistan, Pakistan tu. Antara bawah Nepal tu. Di sekitar pegunungan Everest tu. Everest tu sehingga ke Lembah Widyan dekat India. Jadi di situ bahasa ini kebanyakan Brahma ataupun orang ulama yang faham bahasa Rig Veda ini adalah orang-orang Aryan. Orang-orang Aryan. Dan orang-orang Aryan ini muncul daripada Mountain of Everest hingga ke Mountain of Widyan di sebelah. Mountain Everest itu di bawah Nepal, right? Kemudian Mountain of India dekat dengan Mountain of Widyan dekat India. Jadi bila dia di situ adalah orang-orang Aryan. Kenapa Ustazah bangkitkan soal ini? Kerana tulisan yang ditulis tu, Rig Veda, tulisannya seperti tulisan Epik Gilgamesh. Tulisan Miss Maria. Bila kita cek, Ustazah cek dengan Haziq, my PhD student, bila kami cek, tulisan Mitanni itu adalah tulisan Miss Maria. Betul lah dia sekitar Parsi, dekat Iraq ke atas tu, Pakistan, India, Afghanistan, itu kawasan orang-orang Aryan. Jadi mereka ini mendapat pengaruh Baghdad, pengaruh Iraq. Masa itu tak wujud Iraq. Masa itu dipanggil Uruk, Kish, Lagash, Syurupak. Itu bandar-bandar yang muncul, wilayah-wilayah kecil muncul sesudah banjir besar Nabi Nuh. Ya. Jadi back kepada bahasa tadi. Jadi sekarang ini, bahasa asal Rig Veda adalah bahasa Mitanni. Bukan bahasa Sanskrit. Bila wujudnya bahasa Sanskrit? Bahasa Sanskrit wujud apabila wujudnya Buddha. Buddha lahir lebih kurang tahun 500 BC. Buddha ini, bukan Confucius, Buddha ni lahirnya di tepi Sungai Ganges. Dia ni orang India. Jadi dia menggunakan bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit yang tinggi digunakan oleh Brahma, orang-orang ketua-ketua priest ataupun scholar yang tinggi-tinggi di bahagian bidang agama Buddha. Dia gunakan bahasa Prakrit dan Pali untuk yang perempuan. Jadi apa yang Ustazah nak cakap di sini, bahawasanya Rig Veda tadi telah diterjemahkan, ditulis semula ke dalam bahasa Sanskrit. Asalnya daripada bahasa Mitanni itu. Kenapa nama Mitanni? Mitanni ini nama raja yang ada pada 1400. Back mula dia kata, E.J. Rapson kata, itu adalah seperti Psalm of David. Psalm of David 1400 ataupun 1200. Mengikut bacaan Ustazah yang Ustazah kata, 1200 adalah zaman Nabi Daud. 1400 dah ada tulisan itu dan Rig Veda muncul lebih kurang 1400. Maknanya dia bukan bahasa Nabi, bukan daripada Nabi Daud. Dia terpengaruh daripada Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim.
Ibrahim kan 1950 ataupun 2000. Ya. Dia adalah sufi Ibrahim. Sufi Ibrahim kan ada hadis Nabi SAW bila seorang sahabat tanya dia, "Ya Rasulullah," dia kata, "macam mana sufi Ibrahim tu? Apa maksud sufi Ibrahim?" Rasulullah jawab, "Sufi Ibrahim ialah amsal." Himpunan amsal. Apa makna amsal? Amsal tu bermaksud poems ataupun hymns ataupun kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah. Jadi mengikut A.J. Rabson, dalam Rig Veda itu terdapat 1058 hymns. Poem of hymns, kata-kata hikmah. 1058 hymns. Maksudnya apa di situ? Maknanya dia terpengaruh dengan bahasa, dengan suhuf Ibrahim, bahasa Nabi Ibrahim. Sebab tulisan itu adalah tulisan akadi. Tulisan akadi. Tulisan Mismariyah, bahasa Akadiyah. Tetapi dia tak sebut bahasa Akadiyah. Dia sebut bahasa Mitani. Tetapi dalam tulisan simbol yang sama, iaitu Mismariyah. Kita boleh tengok dalam Google. Baik, terima kasih Ustazah. InsyaAllah jam menunjukkan dalam hampir 3.50 dan kita sudah pun selesai kita punya pertemuan hari ini. Dan selepas ini kita akan teruskan kepada siri yang seterusnya, dan mungkin siri seterusnya adalah pada hari Jumaat minggu depan. Dan kepada rakan-rakan yang berminat untuk membeli karya yang ditulis oleh Ustazah Solehah, boleh rujuk kepada komen. InsyaAllah kami akan memberikan sedikit panduan bagaimana usaha pembelian tersebut, dan boleh hubungi pihak kami untuk mendapatkan karya tersebut yang dijual pada harga RM65. Dan pada masa yang sama, di awal perbincangan tadi Ustazah ada handbook genealogi. Harganya berapa Ustazah? RM1,000. Dalam RM1,000. Yang genealogi tu termasuk dengan buku tersebut kan? Handbook sekali dalam 3 dalam bahasa. RM1,000. Okay. Dan insyaAllah kita akan termasuk postage teruskan lah tu. Kepada postage. Termasuk postage. Okay, dan insyaAllah kita sudah selesai pada pertemuan kita hari ini. Dan paling penting sedikit kesimpulan daripada saya. Kita telah pertama kita dapat memahami tentang bahasa itu sendiri, yang mengatakan bahawa bahasa Arab adalah asal usul kepada segala bahasa, dan juga pengaruh tamadun-tamadun daripada terhadap bahasa Arab. Dan pada masa sama kita juga telah mengetahui info penting terutama berkenaan dengan jarak umur kita dengan Nabi Adam yang sekitar 40,000 tahun. Dan hasil kajian ini setidak langsung sebagai hujahan balas kepada Syekh Nakib atas yang menulis kajiannya tentang umur, yang mengatakan bahawa sekitar 8,000 tahun. Dan insyaAllah paling penting yang perlu diutamakan apabila kita belajar tentang sejarah ni, ianya adalah tentang nilai yang kita dapat, bukannya tentang simbol semata, tapi nilai yang kita perlu pelajari dan hayati daripada sejarah. Wallahu a'lam. Dan insyaAllah kami akhiri dengan tasbih kafaratul as. Kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Terima kasih. Terima kasih.